وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا Muhammad. Saya serahkan kepada Ustazah Hamisah untuk mengurusikan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Mazlan bin Karim, yang dihormati GPK Pentadbiran Puan Samarina binti Samun, GPK HEM Encik Ismarizal bin Ismail, GPK Core Curriculum Encik Azman bin Manan, GPK PPKI Ustaz Yusran bin Muhammad Yusof, guru-guru AKP Jawatan Kuasa PIBG, tuan-puan, ibu ayah serta anak-anak sejaya yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama hadir dalam majlis bacaan Yasin sempena sambutan bulan kemerdekaan secara atas talian. Terima kasih diucapkan kepada semua pentadbir, guru-guru, AKP, tuan-puan, ibu ayah serta anak-anak yang berkesempatan menghadirkan diri secara atas talian. InsyaAllah, pagi ini kita sama-sama berdoa memohon kehadrat ilahi agar kita semua diberikan nikmat, kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi bin Ismail untuk memimpin bacaan Yasin dan doa sempena bulan kemerdekaan. Seterusnya menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa nastaghfirullah. Alladzi la ilaha illa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa hayyu wa yumiit wa hayyu la yamut bihi khair wa ala kulli syai'in qadir. Jazakallah kepada Ustazah Hamisah binti Hamzah selaku pengacara pada pagi ini. Yang berbahagia Encik Mazlan bin Karim, Guru Besar SK Seraman Jaya, barisan guru-guru penolong kanan SK Seraman Jaya, ahli jawatan kuasa PIBG SK Seraman Jaya, rakan-rakan guru, ibu bapa dan murid-murid yang dikasihi. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita sekali lagi meneruskan bacaan Yasin, dan bacaan Yasin pada pagi ini sangat istimewa kerana kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan, menyambut kemerdekaan yang ke-64. Mudah-mudahan dengan keberkatan, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacaan Yasin ini menjadi satu asbab kepada kemakmuran, keamanan, keafiatan dan kesejahteraan diturunkan oleh Allah ke atas negara kita yang tercinta ini.
InsyaAllah kita akan mulakan dengan membaca surah Yasin dan diikuti dengan membaca 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi, kemudian doa dan seterusnya tazkirah ringkas. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila syarafin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kulluhum ajma'in. Lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Insyaallah kita sambung dengan membaca surah Al-Kahfi, muka surat 293. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم ومن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخاص الحروف والأسماء التامة بما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية البينات وبغفير لطفك المفرج عن كل محمود المقلص لكل مديون يا مجري البهار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أنت رزقنا الصحة والسلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء. اللهم عافنا من كل بلاء. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم سلم إيماننا بكل ابتلاء والوباء. اللهم قوي إيماننا بكل ابتلاء والوباء. اللهم ادفع عنا من كل ابتلاء والوباء. اللهم اغفر لنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Encik Mazlan bin Karim, Guru Besar SK Semenjaya, Guru Penolong SK Semenjaya, Ahli Jawatankuasa PIBG SK Semenjaya, yang dikasihi Ibu Bapa dan murid-murid SK Semenjaya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita berkumpul sekali lagi secara atas talian. Sesungguhnya setiap sesuatu yang berlaku dan berjalan di atas di muka bumi ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tidak terlari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hembusan daripada nafas, setiap daripada makhluknya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya pada pagi ini diamanahkan dengan satu tajuk yang agak berat, iaitu Merdeka, Hijrah yang Merdeka. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan kemerdekaan. Pada tahun ini kita menyambut perayaan Hari Kebangsaan yang ke-64. Walaupun begitu, suasananya sangat berbeza dengan apa yang telah kita lalui pada tahun-tahun sebelum ini, khususnya pada tahun 2019 dan ke bawah, di mana kita tidak pernah mengharungi satu pandemik yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandemik yang menunjukkan betapa lemahnya manusia. Pandemik yang menunjukkan bahawa manusia terkial-kial mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka berpesan kepada diri saya sendiri, apa yang saya sampaikan adalah nasihat kepada diri saya sendiri dan juga diharap dapat memberi manfaat kepada yang mendengar, yang mengikuti secara atas talian pada pagi ini. "1400 tahun yang lampau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan akhir Nabi, penutup segala kenabian dan kerasulan, dengan membawa kalimah tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalimah tauhid ini pada ketika awalnya untuk dilafazkan dengan begitu mudah tidak dapat, kerana terdapat penentangan daripada pihak kafir Quraisy Mekah khususnya. Mereka secara bersembunyi melafazkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan mereka menjaga bahawa kalimah ini ataupun syahadah, pengakuan mereka beriman bersama Allah, kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai kepada pengetahuan kafir Quraisy Mekah. Khususnya pada period 3 tahun terawal, iaitu dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sulit. Seterusnya barulah selepas 3 tahun terawal ini, barulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan di atas Bukit Safa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita gembira dan juga sebagai membawa berita ancaman. Dapat kita faham daripada peristiwa dan pelantikan Rasulullah sebagai Rasul ini, Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya tidak mengizinkan sesama kali kepada kita
untuk kita memperhambakan diri kita kepada makhluk selain daripada Allah. Selain daripada Allah adalah makhluk, termasuklah masa, hari, bau, warna, kuman, virus, bakteria. Segalanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan kita, memerdekakan kita, hamba-hambanya yang diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini, iaitu manusia, daripada memperhambakan diri mereka kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, Tuhan yang selayaknya disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di Mekah dan disambung peringkat pembangunan negara Islam dan penyebaran agama Islam yang lebih rancak ketika di kota Madinah Al-Munawwarah yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Semua perjalanan sirah Nabi ini adalah bukti kepada kita bahawa Rasulullah SAW telah menyampaikan tanpa meninggalkan sesuatu yang tersembunyi untuk diri baginda SAW, melainkan apa yang telah dibawa itu telah disampaikan ke semua sekali kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Alhamdulillah, kita di Malaysia lebih kurang ataupun di tanah Nusantara ini, di tanah Melayu khususnya, kerana tanah Melayu pada ketika dulu besar, termasuklah Indonesia, Sulawesi dan sebagainya. Terdapat kerajaan-kerajaan tua seperti Langkasuka, Kedah Tua, dan juga kerajaan yang lebih hampir pada kita, iaitu Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang tewas kepada Portugis pada tahun 1915. Sejarah kedatangan Islam ke tanah Melayu bermula lebih kurang hampir 1000 tahun yang lalu, lebih kurang 980 tahun yang dahulu, di mana pengislaman seorang putera raja yang telah memasuki agama Islam. Sehingga kini, daripada apa yang telah dijalankan dakwah, kita mendapat manfaat. Kita dimerdekakan akidah kita daripada penyembahan kepada berhala, khususnya penyembahan kepada animisme, iaitu kepercayaan unsur-unsur gaib yang tidak bertepatan dengan ajaran agama, seperti menyembah roh, pokok, laut, pantai, percaya kepada benda yang benar yang khurafat. Terlalu kuat dengan orang Melayu pada satu ketika dulu. Alhamdulillah, pada ketika ini kita telah mendapat nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat, kedua-dua nikmat yang kita tidak dapat nafikan sama sekali. Nikmat iman yang tidak dapat dijual ataupun dibeli, maupun diwarisi. Nikmat Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat ke seluruh alam yang dapat dirasai bukan sahaja kepada manusia, tetapi juga kepada tumbuhan, haiwan dan alam sekitar kita, mendapat daripada rahmat agama Islam itu sendiri. Alhamdulillah, inilah kesyukuran kita, yang benda nikmat yang perlu kita syukuri, yang perlu kita sentiasa merasakan bahawa nikmat ini perlu dipelihara dan dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai suatu masa tercabut iman daripada dada kita, daripada hati kita. Jangan sampai suatu masa kita lebih mengagung-agungkan apa yang dibawa di barat, sedangkan ia bertentangan, sehingga kita tidak dapat membezakan antara baik dan batil. Kita tidak dapat melihat bahawa hitam itu hitam dan putih itu putih, sedangkan kita hanya melihat hitam lagi teruk kalau kita nampak hitam itu putih dan putih itu hitam. Sudah pastilah kita sentiasa perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman. Inilah yang kita minta di dalam suratul Fatihah. Setiap hari sebanyak 17 kali kita sentiasa merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan mana yang lurus? Iaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin. Jalan-jalan yang telah Allah kurniakan nikmatnya
minan nabiyyin, kepada para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah jalan yang telah diberi nikmat. Bukannya jalan yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi, iaitu jalan yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, apatah lagi jalan yang sesat. Bukan saja sesat, bahkan menyesatkan. Tidak tergolong daripada orang yang disesat dan jauh sekali daripada menyesatkan kumpulan kita pula. Jadi nikmat yang Allah berikan ini salah satu sebagai tanda ujian kepada manusia. Apa saja bentuk nikmat juga adalah ujian kepada manusia. Begitu juga dengan nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah satu nikmat. Satu nikmat yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan yang baru kita kecapi hanya 64 tahun ini. Dalam tempoh 64 tahun, kita dapat melihat bahawa pembangunan infrastruktur secara zahirah, pembangunan zahirah yang berlaku di tanah air kita ini sangat pesat membangun. Kita mempunyai teknologi-teknologi yang juga tidak kurangnya handal. Sebagaimana kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara membangun. Kita sebagai negara membangun tetapi mampu menghasilkan jenama kereta sendiri. Kita mampu menghasilkan tenaga-tenaga kerja kita, kepakaran kita, kemahiran rakyat-rakyat tempatan kita. Mereka berkhidmat di seluruh segenap penjuru dunia. Mereka berkhidmat di tanah-tanah Arab, di Europe, di Barat, dan juga di mana-mana saja. Boleh dikatakan rakyat Malaysia, warga Malaysia, mereka adalah warga yang hebat. Jadi kemerdekaan dari aspek zahirah, alhamdulillah kita mensyukurinya. Jangan sekali kita mengkufuri atau mengingkari bahawa ini semua adalah kurniaan Allah. Tetapi pada masa yang sama juga, kita juga masih lagi berperang dan bergelut dengan pembangunan roh, pembangunan rohani. Setiap zaman dan era yang berubah. Zaman ketika saya remaja dulu, cabarannya ialah pada ketika itu memang menjadi satu hobi hiburan, iaitu cerita-cerita Hindustan, cerita-cerita Hindi. Cenderung kepada minat pelakon-pelakon daripada Bollywood. Tetapi pada ketika ini, keadaan ini telah jauh berubah. Kalau kita tengok cerita Hindi, kita dah tahu boleh agak berapa umur dia. Kalau masih lagi minat lagu-lagu Hindi, ada kenangan nostalgia bersama pasangan masing-masing, maknanya kita boleh agak umur dia. Tetapi kalau generasi yang umurnya Hindi tetapi minatnya pada Korea, mungkin ada masalah. Umurnya umur Hindi tapi minatnya pada Korea, mungkin ada masalah. Hari ini remaja-remaja kita cenderung mereka kepada Korea, K-pop dan sebagainya. Cenderung mereka kepada permainan game, berbagai game yang telah disediakan. Di tangan mereka ada kumpulan tim-tim di dalam ML, PUBG dan sebagainya. Inilah cabaran yang kita perlu hadapi. Membebaskan diri kita, berhijrah diri kita. Termasuklah saya yang bercakap ini. Tidak dapat lari daripada cabaran telefon bimbit itu sendiri. Senjata yang kita rasakan dia sangat bermanfaat. Apa yang kita lakukan hari ini, alhamdulillah, manfaat. Kita menggunakan teknologi untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi pada masa ketikanya kita sangat lalai dengan teknologi yang Allah berikan kemudahan untuk teknologi. Sedangkan kita mendapat teknologi ini adalah masih dalam tempoh yang masih baru lagi. Tidak sampai, kalau teknologi WhatsApp ni tidak sampai, lebih kurang sekitar 15 tahun, 10 tahun ke 15 tahun sahaja. Jadi kita telah jauh hanyut dengan melayari Facebook dan sebagainya. Inilah yang perlu kita
memerdekakan diri kita. Sama-samalah kita berazam, diri saya dan tuan-tuan semua yang mendengar pada pagi ini, bahwasanya kita perlu membebaskan diri kita daripada tuntutan hawa nafsu kita. Yakin dan pasti bahawa kita hidup ini ada dua musuh utama. Di dalam hidup kita ini untuk menuju keredaan Allah ada dua musuh utama. Yang pertama ialah syaitan, iblis dan kuncu-kuncunya. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Mereka tidak akan pernah merasa putus asa untuk terus menyesat dan memalingkan kita daripada rahmat dan keredaan Allah. Mereka akan sentiasa mencuba untuk menjerumuskan kita kepada perkara-perkara maksiat yang Allah sendiri murka, sedangkan pada kita merasakan satu kelezatan dan kemanisan. Dialihnya pada pandangan kita yang buruk itu baik, dan dialihkan yang baik itu menjadi satu yang buruk. Dan juga kita hendaklah mengetahui satu lagi musuh syaitan itu kita boleh bagikan kepada dua. Syaitan yang tersembunyi dan juga syaitan yang berbentuk manusia. Dia tak mampu mengganggu kita. Di antaranya syaitan yang berbentuk rupa manusia, yang menghasut, menyucuk, menipu dan sebagainya untuk memecah belahkan kita, untuk menjadikan kita sebagai orang yang tidak bersatu hati, berpecah belah. Hal ini sangat jelas. Ketika mula-mula kita menghadapi PKP 101, kita seolah-olah bersetuju dengan tindakan dan rancangan kerajaan pada ketika itu. Kerana pada ketika itu jumlah hampir kes positifnya paling tinggi adalah sekitar 200 lebih. Kematian hanyalah seorang, dua orang, paling banyak 3 dan 4 orang. Itu setahun setengah yang lepas. Tetapi apabila dikenalkan PKP 2.0, 3.0, fasa 1, fasa 2, fasa 3, sekarang tidak ada PKP, melainkan tempat itu bermasalah, PKPD masih lagi diteruskan. Maka adanya fasa 1, fasa 2, fasa 3, kita melihat bahawa tindakan-tindakan kerajaan ada juga yang tidak mendapat sokongan. Bahkan tindakan itu dianggap sebagai tidak menepati kehendak masyarakat, khususnya pihak yang berada di bawahan yang mencari rezeki secara harian dan sebagainya. Masih lagi banyak kedai yang tidak dapat dibuka dengan alasan-alasan dan sebagainya. Bukankah semua ini menyebabkan kita berpecah? Bukankah semua ini menyebabkan kita berselisih faham? Bukankah semua ini menyebabkan kita tidak bersatu hati? Sedangkan kalau kita tengok kemerdekaan ialah membebaskan diri kita. Hari ini kita tengok seolah-olah semacam kita dijajah semula. Dengan satu kuasa yang namanya COVID-19. Dengan adanya COVID-19, semua manusia boleh dikatakan, kita fokus di Malaysia, kita terpaksa keluar daripada rumah dalam keadaan memakai mask, pelitup muka. Kita bersolat dalam keadaan memakai mask, pelitup muka. Kita bercakap dalam keadaan yang agak sesak nafas. Terus terang saya katakan sebagai seorang guru di sekolah rendah, untuk mengikuti SOP memakai mask sepanjang masa adalah satu perkara yang sangat sukar. Kerana kita perlu bercakap dengan murid dan kelas ada pada masa hari-hari yang tertentu sangat packed, sangat padat. Sehingga kita merasa kadang-kadang lemas, menyedut carbon dioxide yang kita keluarkan sendiri. Begitu juga dengan murid-murid di sekolah. Saya pasti ibu bapa juga sedar masalah ini. Anak-anak murid sendiri tidak dapat mengikuti SOP untuk mengekalkan jarak fizikal, untuk berada di tempat duduk sendiri selama sepanjang waktu persekolahan. 7.30, ada yang datang lebih awal. 7 pagi, ada yang datang lebih awal daripada itu. 6.40 telah bermasuk kawasan persekolahan.
Sedangkan mereka terpaksa sebenarnya SOP memakai mask. Dan mereka adalah anak-anak yang memang tidak biasa. Dan kita sendiri yang dewasa ni, kanak-kanak dewasa macam kita ni pun tak selesa memakai mask. Kita nak bernafas pun susah. Tapi inilah yang sedang kita perlu harungi dan lalui. Dan pada masa yang sama juga, kerana SOP kita tidak dapat berjabat salam lagi. Kita tidak dapat berjabat salam. Sedangkan atas nama menjaga kesihatan masing-masing. Dengan slogan kita jaga kita. Kita perlu elakkan bersalaman. Dan bersalaman pun tak boleh. Apa tu tumbuk macam tu pun tak boleh. Asalkan sentuhan tidak dibenarkan. Sedangkan Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam hadis bahawa dua orang mukmin yang berjumpa dan berjabat salam, dosa-dosa mereka akan digugurkan. Bukankah ini akan menyebabkan akan berlakunya perselisihan? Ustaz, waktu zaman sekarang kalau salam bawa penyakit, boleh mati. Berbagai dalil dan hujah yang boleh diperdebatkan oleh kedua-dua pihak. Mana-mana pihak boleh berdebat dan berhujah dengan hujah masing-masing. Bukankah ini akan membawa kita kepada kelemahan untuk terus berdebat, berhujah, merasakan kita yang tindakan kita betul, tindakan orang lain salah. Merasakan tindakan kita lah yang paling selamat, sedangkan tindakan orang lain membahayakan keselamatan semua orang. Inilah satu bentuk penjajahan baru pada pandangan saya. Satu bentuk kebebasan untuk merentas negeri, untuk bertemu dengan ibu bapa, untuk balik ke kampung halaman dan sebagainya disekat. Kebebasan kita untuk beramal ibadah disekat. Masjid dan surau untuk solat fardu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Kerajaan Negeri Sembilan yang di-Pertuan Negeri Sembilan membuka 150 orang untuk solat fardu di surau, di masjid. Dan tak penuh pun. 150 orang ni tak penuh. Dengan syarat telah cukup dosnya dan iddahnya 2 minggu selepas dos. Dan di masjid 30 orang. Begitu juga syaratnya yang sama. Sedangkan kalau kita tengok di pasaraya, tidak ada jumlah had dan sekatan untuk masuk. Bahkan jika memilih barang basah, tak kisahlah apa pun tujuan dan hajat kita, keperluan kita yang perlu kita tunaikan, yang perlu kita dapatkan di pasaraya tersebut, jaraknya tidak ada jarak fizikal. Namun sektor ekonomi tetap dibuka. 50,000 pekerja industri di Selangor positif COVID-19. Ini adalah fakta. Ini adalah data. 50,000 pekerja industri di Selangor positif COVID-19. Okay. Jadi, mudah-mudahan cengkaman wabak COVID-19 ini bukan menyebabkan kita berpecah, bukan menyebabkan kita lemah, bukan menyebabkan kebebasan kita yang kita nikmati sebelum ini diragut. Tidak menjadikan kita bermusuhan antara satu sama lain di atas kerana perbezaan pandangan. Tidak membezakan antara satu sama lain atas asas kita merasakan bahawa kita yang betul. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang murid, sebagai seorang guru, sudah pasti kita mempunyai tanggungjawab kepada negara. Sudah pasti kita mempunyai tanggungjawab kepada negara. Jika ditanya siapa pun tidak ingin dijangkiti COVID-19, saya tak percaya kepada orang nak cuba rasa. Kerana kesan COVID-19 ini mengikut rezeki masing-masing. Ada yang kena long COVID, dah sembuh daripada COVID selepas 6 bulan tetapi masih lagi tidak mendapat kesihatan, afiat sebagaimana sebelum kena COVID. Sudah pasti tak ada orang pun sudi nak jadi barrier pembawa kepada virus COVID. Tidak ada orang yang akan membawa
yang suka membawa, menyebarkan virus COVID. Mudah-mudahan Allah membantu kita dalam urusan ini. Dengan syarat kita memohon pertolongan Allah. Kita menghampirkan diri kita dengan Allah. Kita minta jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Bukan hanya berdasarkan kepada fakta sains, bukan hanya berdasarkan kepada akal, tetapi kita juga perlu merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan masalah. Sudah pasti ada jalan keluarnya. Sudah pasti apa yang Allah timpakan ke atas kita hanyalah sebagai satu ujian yang sedikit saja, lebih kepada untuk menguji iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata, dialah yang menjadikan, khalaqal, yang mencipta, mauta, iaitu kematian. Kematian yang telah ditetapkan. Sedikit pun kita tidak boleh lari sesaat, tercepat ataupun terlewat daripada ajal yang telah Allah tetapkan. Wal haya, dan kehidupan. Hidup ini Allah menyaring kita untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai saringan, sebagai ujian. Ahsanu amala, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ahsanu amala, digunakan huruf alif ahsanu untuk membezakan, untuk menyebut siapalah yang lebih baik amalannya. Lebih baik amalannya. InsyaAllah daripada apa yang saya sampaikan ini mungkin dapat manfaat. Mungkin dalam perkataan saya juga ada kesilapan, tak dapat lari. Kerana saya adalah manusia biasa. Tak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Namun saya mengajak kepada semua warga SK Semanjaya, ibu bapa, guru-guru, kita gembling tenaga. Kita gembling tenaga zahir dan batin. Batin yang saya maksudkan di sini ialah doa. Saya kira kita masih lagi belum cukup dari segi ikhtiar kita secara batiniah. Mohon pertolongan Allah belum cukup. Kerana apabila doa-doa kita didengari oleh Allah SWT, bila sampai saat dan ketikanya, pasti Allah menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Kita ada rancangan kita, Allah ada rancangan Allah. Sudah pasti rancangan Allah lah yang paling dan akan terlaksana. Kita bersama-sama lah terus mengadakan majlis seperti ini, bacaan Yasin, tazkirah. Pada awal tadi kita membaca surah Al-Kahfi, saya merayu dan memohon dan meminta agar diberi kekuatan istiqamah kepada saya dan tuan-tuan semua yang mendengar pada hari ini. Agar Allah beri kita kekuatan untuk beramal dengan suratul Kahfi. Sekurang-kurangnya setiap hari bacalah sekali satu ayat, ayat pertama sehingga ayat yang ke-10. Sebagai cara menyelamatkan iman kita. Kalau kita mati kerana COVID, kalau kita mati kerana vaksin, kalau kita mati kerana apa sebab sekalipun, biarlah mati kita dalam keadaan iman. Inilah yang paling penting. Bagaimana kita diuji dengan Allah SWT sekalipun, biarlah iman kita menjadi kukuh dan mantap. Bukannya menjadi iman kita semakin longgar. Maqam kita di sisi Allah semakin jatuh, turun. Hari demi hari kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak meredai atas apa dan bersabar atas apa yang Allah timpa dan uji kepada kita. Oleh itu, kita teruskanlah. Saya minta kalau boleh Panitia Pendidikan Islam SK Semanjaya, kita sama-sama mengadakan majlis bacaan Yasin ini bersama dengan ibu bapa dan murid-murid sebagai satu wadah, satu medium. Rasa betapa lemahnya kita untuk memohon jalan keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat sedih dan sangat sayu daripada jumlah orang Islam yang mati bunuh diri dengan sebab COVID. Dan ada di mereka berlatar belakangkan agama.
membunuh diri. Sudah pasti perkara ini sangat menyedihkan. Kita tidak tahu apa nasibnya dia dengan Allah. Serahkan saja pada Allah. Dia tak tahu bagaimana dia boleh mengambil keputusan sebegitu sekali untuk menamatkan riwayat dia dengan cara begitu. Ini perkara adalah semua perkara yang menyebabkan kita berada dalam keadaan kekhawatiran, menyebabkan kita rasa sangat bimbang. Mungkin kita termasuk pada ketika saat itu kita tak dapat buat pertimbangan yang waras dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita dalam keadaan kita mengharungi wabak ini, dalam keadaan kita menghadapi SOP, PKP dan sebagainya apa yang akan mendatang lagi. Kita lebih tabah, kita lebih sabar, kita lebih mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kalam, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan saya dan isteri saya yang menonton di bawah, yang ke-22. Mudah-mudahan perkahwinan ini berkekalan hingga akhir hayat. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dan silap itu daripada kesilapan, kelemahan, kekurangan saya sendiri di dalam menuturkan kata-kata yang bertabur, tidak tersusun dan teratur. Quli qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas bacaan Yasin, doa dan juga tazkirah yang disampaikan itu tadi. Dapat kita simpulkan di sini bahawa kita sangatlah perlu bersyukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam. Mintalah kita mati di dalam iman dan Islam jika kita merasakan diri kita lemah. Allahumma sabbit qulubana ala dini wa ta'atik. Semoga Allah tetapkan diri kita semua di dalam iman dan Islam serta taat kepada Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Zikir munajat membersih jiwa, doa di pohon penjana taqwa. Semoga kita sama-sama mendapat barakah dan diamalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan JPK Kurikulum Puan Samarina binti Samun untuk menyampaikan ucapan dan maklumat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Yang berusaha Tuan Guru Besar Cik Mazlan bin Karim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Suruhanjaya. Yang dihormati Barisan GPK, Wakil PIBG Encik Syahrul Nizam bin Syahidan, guru-guru kaki tangan SK, SJ, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersua di alam maya dalam menjayakan program Majlis Bacaan Yasin sepanjang sambutan Bulan Kemerdekaan 2021. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam takdim Guru Besar Cik Mazlan kepada semua warga SK kerana beliau tidak dapat bersama disebabkan masalah kesihatan. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak sejaya semua, marilah kita bersama-sama mendoakan agar Tuan Guru Besar diberi kesihatan dan kesembuhan yang segera insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendoakan Tuan Guru Besar. Begitu juga marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dihindari dari wabak COVID-19 insya-Allah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tahniah saya ucapkan kepada jawatan kuasa bacaan Yasin di bawah pimpinan Ustaz Hasbi kerana telah berjaya menjayakan majlis bacaan Yasin dan bicara ilmu sempena Hari Kebangsaan 2021.
Saya berharap program seumpama ini dapat merapatkan ukhuwah di kalangan warga SKSJ walaupun secara mayang. Hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya cabaran yang kita hadapi hari ini dalam masa pandemik sebenarnya amat getir tapi kita perlu tangani dengan secara berhemah. Bagi pihak sekolah, kami sedaya upaya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Saya berharap pihak ibu bapa dapat memberi komitmen terhadap pelajaran anak-anak dengan memberi tumpuan dan juga sokongan kepada anak-anak sepanjang pandemik ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada ibu bapa atas sokongan dan kerjasama dalam membantu menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran anak-anak di rumah. Bukan sukar sebenarnya, saya faham. Dan begitu juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru SKSJ yang sangat komitmen dan sentiasa mencari idea, mencari macam-macam lah saya nampak apa yang diusahakan oleh guru-guru SKSJ. Saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pihak pentadbiran dan saya harap kita semua dapat bekerjasama dalam proses pendidikan anak-anak kita agar anak-anak kita dapat belajar walaupun dalam keadaan pandemik ini. Kita sebenarnya perlu berlapang dada dan terus positif bagi memastikan segala program yang dirancang oleh sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebenarnya jika tuan-tuan dan puan-puan ingin maklum, pihak sekolah sebenarnya telah banyak merancang program untuk anak-anak. Saya harap ibu bapa di luar sana dapat bekerjasama dalam menjayakan program yang telah dirancang, terutamanya seperti bulan kemerdekaan ini. Saya harap dapatlah diberi kerjasama bersama-sama. Okey, dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 kepada semua warga SKSJ. Semoga kemerdekaan ini merupakan hari kemerdekaan yang terakhir kita menyambut secara alamiah. InsyaAllah mudah-mudahan pada tahun hadapan 2021 akan ada sinar yang lebih menyinar agar kita dapat bersua dan tiada lagi pandemik COVID-19 insyaAllah. Dengan ini saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada GPK Samarina binti Samun di atas ucapannya itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Wakil Jawatankuasa PIBG untuk mencapaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan Encik Syahrul Nizam bin Syahidin. Dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Majlis Ustazah Hamizah. Yang dihormati Tuan Guru Besar Encik Mazlan bin Karim, Puan Guru Penolong Kanan, Puan Sabarina, barisan pentadbir, barisan guru-guru, ustaz-ustazah, rakan-rakan ibu bapa, anak-anak sejaya, seterusnya semua yang menyertai program hari ini. Majlis Bacaan Yasin dan Bicara Ilmu sempena sambutan Hari Kebangsaan 2021. Terima kasih yang tertinggilah saya ucapkan kepada semua jawatan kuasa yang telah menjayakan aktiviti kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Hasbi atas segala peringatan yang telah diberi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan dikongsi bersama oleh Ustaz Hasbi. Antara perkara yang menarik yang dikongsi oleh Ustaz Hasbi adalah hari ini kita mempunyai dua musuh utama iaitu syaitan dan
mereka yang memecah belahkan masyarakat. Kita pada hari ini patut bersyukur. Pada esok hari, insyaAllah, kita akan berhijrah daripada fasa kedua ke fasa ketiga. Ini adalah satu nikmat. Nikmat yang menjadi ujian kepada kita. Apabila kita berjaya, janganlah kita lupa tujuan besar dalam hidup kita. Antara cabaran yang terbesar dalam dekad ini adalah untuk kita tahu membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Cabaran kehidupan sekarang berbeza dari dahulu. Tidak semua yang dahulu ketinggalan zaman. Jika kita masih ingat, zaman dahulu, bapa biasanya makan dahulu daripada anak-anak. Apa saja yang bapa kita makan, itulah anak kita makan. Tapi pada hari ini, ibu bapa tercabar apabila kita kebanyakannya terpaksa mengikut kehendak anak-anak. Kita cabaran ibu bapa ini patut kita hadapi bersama supaya kita lebih tahu macam mana untuk mendidik anak-anak kita agar berjaya di dunia dan di akhirat. Saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Saya berharap semua pihak dapat memanfaatkan aktiviti kita pada hari ini dan saya doakan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang boleh diajar, anak yang boleh dibimbing. Ini sangat penting. Generasi akan datang akan menjadi lebih baik. Akhir kata, bagi pihak persatuan ibu bapa dan guru, AJK semua, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang bertabik kerana menganjurkan majlis ini. Juga selamat ulang tahun perkahwinan kepada Ustaz Hasbi seperti mana yang diumumkan tadi. Dengan itu, saya akhiri ucapan pendek saya pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Wakil PIBG Encik Syahrul Nizam bin Syahidin. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Adik Firman dari kelas 5 cerdas untuk menyampaikan saja beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negaraku Malaysia, negaraku tanah air tercinta, bumi dipijak, langit ku junjung. Berdiri megah, tanggung perkasa. Di bawah naungan Panji Negara. Negaraku Malaysia, dirgahayu tanah airku. 6 dekad berlalu sudah. Kisah duka bertukar suka. Tiada terhenyak penjajah durjana. Berganti lara diukir senyuman. Sayup terdengar laungan keramat. Merdeka,
Petualang negara bersama dirandung. Pengkhianat negara bersama dirobek. Perosak bangsa dihentak menyembah bumi. Agar watan kekal utuh. Raja disembah tiang negara. Bersemi adat bangsa-bangsa tercinta. Diraup doa pada Yang Esa agar Malaysia kekal sejahtera. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, dengan begitu semangat sekali. Terima kasih di atas persembahan adik Firman itu tadi. Dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka berakhirlah majlis kita hari ini. Dengan ini, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Bunga didedap di atas para anak kecil pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya tinggalkan dengan kata hikmah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bagi setiap nikmat Allah ada kunci dan penutupnya. Kuncinya adalah kesabaran. Manakala penutupnya ialah sifat malas. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi, hendaklah kamu mempelajari ilmu kerana ilmu merupakan hiasan bagi orang yang kaya dan penutup dan pembantu kepada orang yang fakir. Buat anak-anak sejaya sekalian, hendaklah kamu mempelajari ilmu sewaktu kecil agar kamu dapat memimpin dengannya apabila besar nanti. Baiklah, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.